Terkait industri padi negara, projek penanaman padi 5 musim 2 tahun di kawasan Madah Fasa 1 selesai pengambilan masalah tanah dengan kerjasama kerajaan negeri dan sekarang 1 bilion ringgit disediakan untuk memulakan projek yang melibatkan hampir 11,000 hektar. Pertamanya saya syukur kerana yang menjadi perhatian saya sebagai orang Pulau Pinang dilihat pertanian 5 musim yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2025 ini menjadi perhatian saya lah. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Kepada semua penonton, terima kasih kerana sudi bersama kami sekali lagi dalam Influencer at Japan, iaitu sebuah program yang akan membincangkan serta mengupas isu-isu semasa bersama mereka yang pakar dalam bidang dan juga berkait rapat dengan isu yang bakal dikupas. Bagi siri kali ini, tajuk yang akan dikupas adalah berkenaan Belanjawan Madani 2025 yang telah dibentangkan sebelum ini oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia pada 18 Oktober yang lalu dengan tema Membugar Ekonomi, Menjana Perubahan, Mensejahtera Rakyat. Untuk itu, bersama saya, Auni Najihah, pada hari ini adalah Yang Berhormat Fahmi Zainul, Exco Agroteknologi dan Keterjaminan Makanan dan Pembangunan Koperasi, merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Pantai Jerajak Bagi Negeri Pulau Pinang. Terima kasih YB kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini untuk mengupas sedikit berkaitan Belanjawan 2025 yang telah dibentangkan sebelum ini. Baik YB, tanpa melengahkan masa, boleh YB kongsi reaksi awal YB terhadap intipati belanjawan tersebut secara umum? Terima kasih kepada pihak yang menemu bual saya hari ini. Saya melihat reaksi awal terhadap Belanjawan 2025 ini, ianya adalah satu inisiatif yang dilihat sebagai belanjawan yang lebih adil dan juga belanjawan yang memfokuskan kepada rakyat yang terbanyak lah. Dan juga ianya seimbang. Kalau lihat contoh saya sebut adalah saya sebagai Exco Agroteknologi, kita turut agroteknologi, kita gembira apabila belanjawan khususnya sektor pertanian dan juga keterjaminan makanan meningkat begitu banyak pada sesi kali ini. Dan ianya secara tidak langsung mencerminkan bahawa nelayan, petani, pesawah dan juga rakyat yang fokuskan terhadap sumber makanan ni dipandang tinggi dan juga mulia lah. Begitu juga dengan saya lihat bahawa bantuan, misalnya bantuan kemudahan asas iaitu rancangan RMT untuk kanak-kanak juga ditingkatkan. Penubuhan ataupun pembinaan sekolah juga ditingkatkan sebegitu banyak dan juga bantuan kanak-kanak miskin juga ditingkatkan serta garis panduan sektor pelbagai sektor dengan permulaan gaji 3,380 iaitu jurutera mekanikal, ianya sangat ditagih lah rakyat yang terbanyak lah dan juga menyeluruh. Seperti saya sebut tadi, bantuan kanak-kanak miskin ditingkatkan, RMT pun ditingkatkan dan juga IPR lah, projek IPR di bawah Kementerian Ekonomi juga ditingkatkan. Projek Jualan Rahmah pun juga ditingkatkan. Makna kata ianya memberi fokus dan seimbang kepada rakyat yang terbanyak lah di bawah ni. Terima kasih YB. Dari sudut pandang YB, inisiatif yang manakah yang paling menarik perhatian YB tentang belanjawan kali ini? Saya lebih berminat untuk memberi fokus kepada golongan-golongan yang dilihat sebagai wira sumber makanan negara lah. Pertamanya saya syukur kerana yang menjadi perhatian saya sebagai orang Pulau Pinang dilihat pertanian 5 musim yang diumumkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam Belanjawan 2025 ini menjadi perhatian saya lah, di mana Pulau Pinang juga tersenarai dalam negeri yang akan diberikan fokus terhadap pertanian padi 5 musim.
Selain itu, kemudahan pinjaman agro sebanyak 200 juta bagi pengusaha-pengusaha agro makanan juga diberi nafas baru dengan sebanyak 200 juta lah. Ianya memberi nafas baru kepada sektor keterjaminan makanan dan juga kepada wira-wira yang mengusahakan sumber makanan ini. Selain itu, inisiatif petani dan juga peternak sebanyak 27 juta yang meningkat pada tahun ini juga memberi nafas baru, memberi perkara yang sangat baik kepada petani dan peternak. Kadang-kadang fikir mereka ni dipinggirkan, tapi belanjawan kali ini memberi peluang dan ruang kepada mereka untuk meluaskan mereka punya jasa-jasa kepada negara kita. Selain itu, kesejahteraan pesawah dan juga nelayan 2.78 bilion subsidi diteruskan dan ditingkatkan. Ini merupakan salah satu security negara lah. Kalau kita sebut ketenteraan saja sebagai kita punya pertahanan, tapi kali ini saya lihat bahawa Perdana Menteri kita mentransformasikan ataupun melihat bahawa security makanan ni sebagai satu perisai kepada negara kita lah. Belanjawan cukup banyak dan subsidi cukup banyak diberikan dalam sektor agro makanan sebanyak 2.78 bilion. Dan juga saya sebut tadilah kena tentang industri padi iaitu sebanyak 1 bilion dengan penanaman padi 5 musim untuk 2 tahun diberikan kepada Negeri Pulau Pinang khususnya Senarai. Baik YB, dalam konteks Pulau Pinang pula, apakah manfaat utama yang akan diterima oleh rakyat hasil daripada inisiatif yang diperkenalkan dalam Belanjawan 2025? Bagi konteks Negeri Pulau Pinang, perkara yang pertama saya nak mention ataupun saya sebut adalah yang menjadi penting kepada kita adalah pembinaan lembu raya bertingkat di Jurul New Sungai Dua lah. Perkara ini sangat penting kepada kita kerana laluan tersebut adalah laluan yang sangat sesak yang akan menjadi penghubung kepada semua rakyat di Pulau Pinang untuk ulang alik bekerja di Jurul dan juga Sungai Dua. Kalau tengok sekarang ni di seberang Perai ni cukup terkesan lah. Selain daripada itu, saya lihat bahawa pemberian dana kepada wakaf pengurusi UDA, pembinaan rumah UDA dan juga Majelis Islam Pulau Pinang juga cukup memberi kesan yang baik, di mana kita tahu Pulau Pinang mempunyai tanah yang kekurangan. Dengan pemberian dana wakaf untuk pembinaan rumah yang akan dibina oleh UDA dan juga Majlis Agama Pulau Pinang, ianya memberi cerminan di mana kepada Pulau Pinang ni bahawa kita walaupun tanah terhad tapi Kerajaan Persekutuan membantu kita dari segi aspek perumahan. Daripada dua ini saya lihat bahawa pembangunan yang seimbang, selalunya orang sebut Pulau Pinang ni hanya fokus kepada pulau, tapi sebagai rakyat Pulau Pinang saya rasa cukup gembira dengan pengumuman ini, iaitu pengumuman lembu raya bertingkat dan juga pembangunan dana wakaf untuk perumahan wakaf di seberang lah. Sebelum ni kita fokus tengok asyik Pulau Pinang pulau saja, tapi kali ini saya sebut seimbang, fokus kepada seberang Perai. Baik, meningkat jangka masa panjang, bagaimana YB menjangkakan Belanjawan 2025 akan memacu pembangunan mampan dan kesejahteraan rakyat Pulau Pinang? Bagi Belanjawan 2025, ianya satu belanjawan yang komprehensif daripada semua aspek dengan memberi keutamaan kepada rakyat yang terbanyak. Sebut rakyat terbanyak adalah golongan B40. Dan bagi yang kita tahu, ekonomi madani ini ianya adalah memperkasakan rakyat, di mana saya lihat bahawa bagi rakyat Pulau Pinang kita sentiasa menanti-nantikan faedah-faedah yang diumumkan oleh Belanjawan 2025 dengan kedudukan yang begitu banyak, khususnya dari sektor pendidikan dan juga kesihatan. Sudah semestinya ia memberi pembangunan yang mampan dan juga kesejahteraan khususnya di Pulau Pinang.
Kalau saya nak sebut seperti projek IPR, sebagai orang biasa pun kita boleh mohon projek tersebut. Kalau sebelum ni ialah kita bukan syarikat yang betul besar dengan lain-lain, tapi dengan memohon projek IPR Intan yang dikelola oleh Kementerian Ekonomi, kita rakyat biasa pun boleh minta projek-projek IPR minyak longkang, bilangan futsal ataupun lain-lain pun bagi rakyat pun kita boleh minta. Dan rahmah yang buat setiap bulan di setiap kawasan pun kita boleh turun. Ianya memberi fokus kepada penduduk Pulau Pinang khususnya. Membugar ekonomi, menjana perubahan, mensejahtera rakyat. Terima kasih YB kerana sudi bersama kami di Influencer at Japan untuk siri kali ini. Kepada semua penonton, terima kasih kerana sudi bersama kami dan jangan lupa ikuti laman media sosial rasmi kami Jabatan Perangan Malaysia Negeri Pulau Pinang untuk sama-sama kita kupas pelbagai isu yang lebih menarik hanya di Influencer at Japan. Terima kasih dan jumpa lagi.